Membina ayat. Okay, sebelum membina ayat, pastikan baca dahulu soalan dengan telitinya. Kemudian barulah kamu bina ayat, dan ayat yang dibina mestilah gramatis. Okay, nombor 3, bina ayat yang menunjukkan anda benar-benar faham akan maksud perkataan tersebut. Okay, contoh, kamu tak tahu perkataan sampah. Contohlah, kamu tak tahu perkataan sampah, tapi kamu bina ayat, Cikgu Ali mengajar anak muridnya maksud sampah. Ataupun kamu buat ayat lain. Ali menanyakan kepada gurunya maksud sampah. Ayat tu pun salah. Bina ayat yang mesti menunjukkan anda benar-benar faham akan maksud perkataan tersebut. Sekiranya perkataan itu merupakan kata dasar, kamu boleh membina ayat pasif kata ganti nama diri pertama atau ayat pasif kata ganti nama diri kedua. Kamu juga boleh buat ayat dengan menggunakan kata bantu pasif kena, dan juga boleh membina ayat cakap ajuk. Okey, untuk ayat pasif, kamu boleh guna yang ni, yang rajah yang ni, S, 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 K, O, O, K, O, K. Bahagian P, P, P. S maksudnya subjek, K kata kerja, O objek, P maksudnya perluasan ayat. Untuk ayat pasif kata ganti nama diri pertama dan juga kedua, susunannya O, S, K, P. Jadi kamu boleh guna susunan ini untuk membina ayat sekiranya kata dasar yang diberikan dalam soalan. Okay. Ataupun kamu boleh guna ayat dengan menggunakan kata bantu pasif kena. Ayat cakap ajuk. Untuk cakap ajuk, pastikan betul dari segi penggunaan tanda baca. Maksudnya, untuk cakap ajuk macam dialog. Buka kata mula dengan huruf besar, kemudian tanda baca sama ada koma, tanda seru ataupun tanda soal. Kemudian barulah kamu tutup kata dan bermula dengan huruf kecil. Kemudian titik. Jika perkataan yang diberi merupakan kata terbitan, kamu boleh bina ayat aktif, kata ganti nama diri ketiga. Okay, untuk ayat aktif, susunannya SKOP, subjek, kata kerja, objek, luasan ayat. Itu ayat aktif, susunan biasa. Okay, contoh saya ambil satu ayat pasif kata ganti nama diri pertama. Kata ganti nama diri pertama contohnya saya. Okay, contoh ayat, buku itu saya baca. Okay, kalau ayat pasif kata ganti nama diri kedua, contohnya kamu. Ikan itu kamu pancing, itu dah jadi ayat tanya. Ikan itu kamu pancing, jadi ayat tanya. Ayat tanya ni, ikan itu kamu pancing, merupakan ayat pasif kata ganti nama diri kedua. Okay, kata bantu pasif kena, kambing itu kena hujan di tengah padang. Cakap ajuk, contohnya, wahai anakku, dengarlah nasihat ini, kata ibu kepada adik. Okey, kalau ayat aktif, okay, contoh ayat aktif, subjek, kata kerja, objek, perluasan ayat. Contoh, Ali, subjek, kata kerja, menendang, objek, bola itu, perluasan ayat, dengan kuatnya. Jadi itu contoh binaan ayat aktif. Ali menendang bola itu dengan kuatnya. Ataupun Ali masih menangis di dalam biliknya. Itu pun contoh ayat aktif. Berikut merupakan perkataan yang boleh ditanya dalam soalan untuk kita membina ayat. Yang pertama, kata dasar. Contoh kata dasar, lari. Ini contoh kata dasar, lari. Jadi kamu kena bina ayat dengan menggunakan perkataan lari. Kata terbitan. Kata terbitan ni maksudnya perkataan tersebut
telah menerima imbuhan, sama ada imbuhan awalan, akhiran, apitan ataupun sisipan. Contoh, lari saya tambah imbuhan akhiran an, jadi larian. Jadi larian merupakan kata terbitan. Jadi kamu kena bina ayat larian. Homonim. Okey. Homonim maksudnya kata banyak makna. Contoh kata banyak makna, hak. Okey, hak merupakan kata homonim. Kata ni ada banyak makna. Yang pertama, maksud hak ni ialah kebenaran. Hak juga boleh membawa maksud milik ataupun kepunyaan. Dan hak juga bersinonim dengan kata kuasa. Ini contoh kata homonim. Satu kata tetapi membawa banyak makna. Homofon. Okey, yang seterusnya kata homofon. Kata homofon ni bunyi sama tetapi ejaan lain. Okey, homofon bunyi sama tetapi ejaan lain. Contoh bunyi sama, bang. Okey, bang bunyi sama tapi ejaan lain. Yang pertama bang, yang kedua bang. Okay, berbeza. Ejaan berbeza tapi sebutannya sama. Okay, kalau yang ini bank. Bank yang ini merujuk kepada lembaga keuangan. Kalau bank yang ini boleh jadi seruan azan, sembahyang bank. Ataupun boleh juga menjadi singkatan kepada abang. Kata nama ni merujuk kepada benda, sama ada siapa ataupun apa. Untuk tahu kata nama, kita boleh gunakan kata bilangan. Contohnya, kerusi. Beberapa buah kerusi. Jadi kerusi itu kata nama. Kata kerja yang menunjukkan perbuatan. Untuk uji kata kerja, kita boleh gunakan kata bantu. Kata bantu ada dua, kata bantu aspek dan juga kata bantu ragam. Kata bantu aspek merujuk kepada masa. Contohnya, sedang, masih, belum. Yang tu contoh kata bantu aspek. Kata bantu ragam contohnya keinginan. Hendak, harus, mesti, boleh, dapat. Kata adjektif yang menunjukkan sifat. Kalau kamu tak tahu perkataan tu merupakan kata adjektif, kamu boleh guna kata penguat. Contoh, sungguh cantik. Cantik kata adjektif, sungguh kata penguat. Okay, kata ganda mesti ada tanda sempang. Contoh, buku-buku, kura-kura. Okay, kura-kura merupakan kata ganda semu. Maknanya tak boleh berdiri satu saja. Contoh kura. Tak bolehlah. Kura merupakan kata ganda semu. Kura-kura. Barulah betul. Ataupun anai. Anai saja tak boleh. Kena ganda. Anai-anai. Jadi itu contoh kata ganda semu. Mesti ada tanda sempang. Kata tugas. Okay, kata tugas banyaklah, contohnya kata pemeri ialah adalah, kata bantu, kata penguat, kata tugas banyaklah. Seterusnya kata homograf. Homograf ni ejaan sama tetapi sebutan lain. Contoh, ejaan sama sebutan lain boleh jadi rendang, boleh jadi rendang. Kalau rendang merujuk kepada makanan. Rendang maksudnya merujuk kepada pokok yang rendah dan banyak daun. Ataupun contoh homograf yang lain. Semak dan juga semak. Semak merujuk kepada kerja untuk memeriksa, mengkaji. Kalau semak merujuk kepada keadaan yang berserabut. Kata pinjaman, contohnya kata pinjaman kita ambil daripada bahasa asing. Contohlah kata pinjaman, patriotisme, merujuk kepada semangat cinta akan negara. Swafoto, selfie. Reda, kata pinjaman bahasa Arab. Itu contoh kata pinjaman. Automatik pun kata pinjaman. Okey, kata polismi. Kata polismi lebih kurang macam homonim.
Okey, polismi ni bentuk kata yang mempunyai lebih daripada satu makna bergantung kepada konteks ayat. Contoh kata polismi ialah ahli. Ahli yang pertama merujuk kepada anggota pertubuhan. Yang pertama anggota pertubuhan. Contoh, Ali merupakan ahli pengakap. Okey, maksud ahli yang kedua ialah seseorang yang mahir ataupun tahu dalam sesuatu bidang. Contoh, Encik Ali merupakan ahli sains. Jadi ahli itu maksudnya pakar dalam sesuatu bidang. Kata yang hampir sama bunyi. Contohnya telur dan juga telur. Ini contoh kata yang hampir sama bunyi. Telur, telur. Telur, telur lah, makanan. Kalau telur ni maksudnya sebutan yang tak betul. Senang cerita, pelet. Bahasa istana, boleh jadi juga bahasa istana. Contoh bahasa istana, mandi, bersiram. Mangkat, meninggal dunia. Itu contoh bahasa istana. Okay, istilah kini. Okay, viral merupakan istilah kini, viral. Tetapi dalam bahasa Melayu, tular. Berlangsung kawa, contoh bahasa istana lah. Berlangsung kawa ni merupakan perkataan yang berasal daripada kata Jawa. Okay, maksud berlangsung kawa ialah turut berasa duka cita ataupun takziah. Berlangsung kawa. Berlangsung kawa boleh jadi kata pinjaman. Perkataan yang berasal daripada kata Jawa. Berlangsung kawa bermaksud turut berasa duka cita ataupun sedih. Duka cita perlu dieja rapat. Pelitup muka. Pelitup muka, penutup yang dipakai untuk melindungi muka, biasanya untuk doktor ataupun jururawat. Face mask. Pelitup muka. Swafoto, okey, swafoto, selfie, betul? Okey, netizen. Netizen. Pun sama, istilah kini, netizen. Pengguna internet, betul, netizen. Apa lagi? Keyboard warrior. Juara papan kekunci. Roadshow. Roadshow pun sama. Istilah kini roadshow. Iaitu Jerayawara. Jerayawara ialah roadshow. Roadshow ni satu kumpulan, dia pergi ke satu tempat yang lain untuk menyampaikan dia orang punya pertunjukan ataupun sesuatu promosi lah. Jerayawara, roadshow. Ataupun flash mob. Flash mob yang menari tu dalam bahasa Melayu ialah aksi rasa kilas. Aksi rasa kilas. Flash mob. Ini istilah semasa. Contohnya new normal. Kebiasaan baharu dalam bidang sosiologi. Maksudnya ialah tindakan yang baharu atau tidak seperti kebiasaan yang dijadikan standard atau biasa disebabkan oleh sesuatu perkara. Contohnya penyakit berjangkit. Itu kebiasaan baharu. Kalau new norm, norma baharu dalam bidang sosiologi ataupun undang-undang. Norma baharu merujuk kepada peraturan baharu yang diterima oleh masyarakat disebabkan berlakunya sesuatu jangkitan penyakit. Itu istilah masa kini ya. Seminar. Seminar ni merujuk kepada perjumpaan untuk kita berbincang tentang perkara-perkara tertentu. Kalau wacana ni merujuk kepada keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan, iaitu senang cerita ucapan ataupun percakapan. Wacana tu juga boleh jadi penyampaian dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Contohnya kalau dalam lisan percakapan, pidato ataupun khutbah. Diskusi. Diskusi perbincangan mengenai sesuatu perkara. Convention. Okey, convention merupakan persidangan ahli-ahli pertubuhan politik
ataupun perniagaan dan lain-lain untuk membincangkan sesuatu perkara. Ataupun boleh jadi juga perjanjian antarabangsa. Satu lagi, forum. Okey, forum maksudnya perjumpaan untuk perbincangan terbuka tentang perkara yang menjadi kepentingan awam. Kalau perjumpaan maksudnya perbuatan berjumpa. Kalau penjumpaan maksudnya perbuatan menjumpai. Contoh ayat, penjumpaan emas di California telah menarik para pelombong ke sana. Jadi berbeza penjumpaan dan juga perjumpaan. Lagi apa lagi? Perak. Perak merujuk kepada logam. Terpinga-pinga. Ini saya buat ringkas lah. Terpinga-pinga. Kolaborasi maksudnya bersubahat dengan musuh ataupun orang jahat. Itu kolaborasi. Kalau kolaboratif, maksudnya erat dari segi kerjasama antara dua pihak ataupun lebih. Okay. Kolaboratif juga ialah kata adjektif yang bermaksud usaha sama. Pelipulara merujuk kepada orang yang pandai bercerita dengan panjang lebar dan pandai menyampaikan cerita sehingga boleh menarik perhatian pendengar. Mengikut negeri, ada panggilan-panggilannya yang tersendiri. Contohlah di Perlis ataupun di Langkawi, Pelipulara kita panggil sebagai awang batil ataupun awang belanga. Kalau di Kedah, kita panggil Pelipulara sebagai Tok Jubang. Kalau Kelantan, Tok Selampit. Kalau di Pahang, kita panggil Pelipulara sebagai pencerita. Jadi cerita Pelipulara ni mudah. Pada umumnya, bentuk ceritanya terbahagi kepada tiga, iaitu kelahiran wira, pengembaraan wira dan kejayaan wira dalam pengembaraan dan pulang ke negeri asalnya. Itu bentuk cerita Pelipu Lara. Pawagam merupakan akronim. Pa maksudnya panggung, wa wayang, gam gambar, pawagam. Panggung, wayang, gambar. Contoh akronim lain, okay, kalau kamu jumpa awas dekat jalan raya tu, ini akronim. Awas. Maksudnya anda waspada, anda selamat. Kumpulan gitar rancak. Itu akronim. Okay, plan strategi maksudnya rancangan yang teratur untuk mencapai matlamat ataupun kejayaan. Plan taktikal. Plan taktikal berkaitan dengan taktik yang digunakan untuk menjayakan sesuatu rancangan. Kalau plan operasi, okay, plan operasi berkaitan dengan perjalanan yang dilaksanakan, operasi. Kalau plan tindakan, tindak, maksudnya langkah-langkah tindakan yang diambil untuk mencapai sesuatu tujuan. Plan bangunan. Okay, plan bangunan ialah lakaran sesuatu binaan. Okay, siap siaga. Maksud tu sir? Apa yang maksud? Yang siap siaga. Oh, siap siaga. Maksud siap siaga maksudnya bersiap sedia. Bersiap sedia. Siap siaga. Perkataan pelecut, cemeti dan juga cambuk. Benda ni sama saja. Sekejap saya tunjuk gambar. Ini cemeti, pelecut ataupun cambuk. Kerdip dan juga kerlip. Kita tengok maksud kerdip dahulu. Okey, kerdip ditakrifkan sebagai berkerdip. Sekejap terbuka, sekejap tertutup. Contoh Kedipan mata. Kedipan mata. Kedipan mata. Sekejap buka, sekejap tertutup. Kalau kerlip ditakrifkan sebagai berkerlip, mengerlip
sekejap terbuka, sekejap tertutup. Jadi, apa yang kita boleh simpulkan? Kerdip dan juga kerlip membawa maksud yang sama. Sekejap terbuka, sekejap tertutup. Kerdip dan juga kerlip. Maksudnya sama sahaja. Siang ikan dengan siangnya pagi punya. Perkataan siang. Siang boleh jadi waktu pagi. Satu lagi boleh jadi kata kerja. Siang ikan. Menyiang ikan. Ucap utama dan juga ucap utama. Ucap utama yang dieja rapat. Ucap utama, ucap utama. Okey, dua-dua ni betul. Okey, ucap utama merupakan akronim. Nak guna ucap utama yang ini ataupun ucap utama. Dua-dua boleh. Apa maksud alumni? Sekolah. Waktu sekolah. Orang yang Bekas pelajar sekolah. bekas. Okey, kalau kita tengok kamus Dewan edisi keempat, perkataan alumni ni ialah siswazah ataupun lepasan sesebuah maktab ataupun universiti. Ejaan untuk 1/2 perlu dieja rapat. Sama juga 1/3, 1/4, 1/2, 1/3, 1/4 perlu dieja rapat. Kalau 1/1, 1/1 saja yang perlu dieja jarak. 1/1. Yang ni saja je jarak. 1/1 dieja jarak. Yang bermaksud 1/1. Kita cuba berayat. Okay, sir. Okey, sekejap. Jisim, jirim, melawat, merawat, mengkaji, mengaji. Macam mana kita nak berayat? Ayah saya ngaji Al-Quran. Ayah saya sedang Mengaji Al-Quran. Al-Quran. Okey. Ayah saya sedang mengaji Al-Quran. Okey, panjangkan sedikit ayat tu. Ayah saya, okey dah tadi. Ayah saya sedang mengaji Al-Quran di surau. Okay, di surau, okey. Boleh? Ayah saya sedang mengaji Al-Quran di surau. Okey. Untuk ejaan Al-Quran, A huruf Cikgu, kecil. saya nombor 3. Sekejap. A huruf kecil, Q saja huruf besar. Al-Quran. Sama juga dengan nama Universiti Al-Azhar. A tu huruf kecil, Azhar tu saja huruf besar. Dia bukan, Al ni bukan huruf besar, huruf kecil saja. Quran, Q huruf besar. Okey, nombor 6. Hendru, nombor 3, melawat. Saya pernah melawat ke Perlis sejak kecil. Okey, saya ubah sikit. Saya pernah melawat negeri Perlis ketika saya kecil. Lagi? Ya, betul. Lagi. Daniel, sir. Jisim buah tembikai itu ialah 2 kilogram. Jisim buah tembikai itu ialah 2 kilogram. Okey, betul? Berat. Lagi? Jururawat itu sedang merawat pesakit Okay. di di bilik rawatan. Okey. Jururawat itu sedang merawat pesakit di bilik rawatan. Okey. Jirim mempunyai 3 keadaan iaitu pepejar, cecair dan gas. Jirim mempunyai 3 keadaan iaitu pepejan, cecair dan juga gas. Okey, betul. Saya. Okey. Seorang profesor mengkaji Okey. kandungan ubat itu. Okey, betul. Seorang profesor mengkaji kandungan ubat itu. Okey. Profesor. Macam mana je profesor? Professor. Salah.
Salah. P-R-O-F-E-S-O-R. Cikgu. Macam mana? P-R-O-F-E-S-O-R. Apa dulu? Apa? Cikgu saya. P-R-O-F-E-S-O-R. Betul. Hanya satu S saja. Profesor. Satu S. Okey. Saya habis dululah sampai sini saja. Okey, itu sajalah untuk hari ini. Jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Okey. Okay, terima kasih sir. Bye sir. Okey. Thank you, sir. Welcome. Bye, sir. Okey. Hai sir. Okey.